Tuhan sesungguhnya sentiasa menunjukkan jalan kepada sesiapa yang tidak berputus kepada perkataan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam memartabatkan budaya membaca. Dan salam menadi ilmu amalan membaca. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka nama diberi Ainul Mardiah binti Muhammad Izzuan dari Sekolah Menengah Islam Al-Masriah. Kawan-kawan, hari ini saya ingin membicarakan tentang sebuah novel bertajuk Kunang Posisi Moten, hasil karya Raiha Bahauddin, terbitan Jiwa. Siapa Raiha Bahauddin ni? Beliau merupakan seorang pengarang, penulis yang telah menghasilkan karya ini. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021 serta terdapat 221 muka surat di dalamnya. Dan Alhamdulillah, novel Kunang Posisi Moten ini telah diadaptasi dan berjaya diangkat menjadi sebuah filem moten yang telah ditayang pada bulan Februari baru-baru ini. Saya kira novel ini sangat perlu untuk saya berkongsi keterujaan saya ketika menikmati satu demi satu halaman karya ini. Novel ini berkisahkan tentang perpaduan, kemiskinan pada era 80-an di Kampung Moten dan semangat kemandirian seorang gadis comot dalam mendepani cabaran hidup. Gadis comot? Kawan-kawan nak tahu? Mari kita dengarkan. Tetapi sebelum saya bergerak dengan lebih jauh, agak-agak di mana terletaknya Kampung Moten? Kampung Moten terletak di sebuah negeri yang kaya dengan sejarah. Ya, negeri Melaka. Dan Kampung Moten telah mengubah persepsi saya terhadap dunia pendidikan. Tetapi hari ini saya bukan nak menceritakan tentang sejarah Kampung Moten. Saya ingin bawa kawan-kawan untuk kita sama-sama meneroka ke satu daerah yang sangat jauh. Sejarah di sebalik 1984 menjadi satu titik besar cara pandangan masyarakat dahulu terhadap Kampung Moten. Isu pencemaran air, sebatang sungai kotor yang bukan sahaja dipenuhi sampah sarap, tetapi ia juga menjadi garis pemisah Hoi dengan kampung seberang, Hokkien. Dan di sinilah lahirnya kehidupan seorang dia. Seorang kanak-kanak kecil, anak prasetinggan berumur 9 tahun, rambutnya yang keriting bulat dan kembang, serta mempunyai daya pemikiran betul jenius dan merdeka jiwa. Pertemuan dia bersama dua orang sahabat baiknya, Adi dan Lim, penduduk Cina Hokkien kampung seberang yang telah memaut jurang tebing antara dua bangsa. Kehidupan mereka bertiga diselami dengan permainan layang-layang, pertaruhan gila laga ketam dan mengagumi keindahan seni Bina-Villa Sentosa. Penemuan mayat budak Cina kampung seberang mula memaksa dia untuk terpaksa bertindak seperti orang dewasa. Bersama Adi dan Lim, mereka mencari jawapan dan merungkai segala persoalan tentang misteri mayat tersebut. Memetik kata dari Kunang Posisi Moten, Tuhan akan berikan sayap-sayap kemenangan kepada yang mahu berusaha. Dia tidak pernah berputus asa. Dia semakin bersemangat untuk merungkai segala persoalan di sebalik insiden yang berlaku dalam setiap masalah yang dihadapinya. Walau diasak dengan kemiskinan dan sistem pendidikan pada ketika itu langsung tidak memihak kepadanya. Walaupun dia hanya seorang gadis genit yang berjiwa merdeka, siapa sangka di sebalik perwatakan dia tanpa disedari, sebenarnya dia mempunyai sifat murni yang suka membantu orang lain. Kawan-kawan tahu tak, sebenarnya penyelesaian kes pembunuhan anak Cina di kampung seberang, ia tidak terhenti di situ. Namun perkara yang paling sukar untuk dibuat seperti dia sanggup menggunakan semua wang hasil daripada keringatnya sendiri demi menyelamatkan bapa Lim. Kerana bagi dia, kebaikan harus berlaku atas kebaikan dan janji harus dikotakan. Sepanjang persahabatan mereka bertiga, rupa-rupanya Tuhan punya rancangan berbeza untuk mereka. Yang kita sangka kisah mereka berakhir dengan kemanisan bergula seperti dongeng kanak-kanak. Tapi mereka lupa bahawa kisah mereka bukanlah seperti anak biasa. Dunia dia, Adi dan Lim, perlu berhadapan realiti masa manis pahit dalam kehidupan. Akhirnya dia, puteri comot berambut gerbang dengan jiwa besar, pergi membawa separuh jiwa kami, kata Adi. Walau mereka kehilangan Kunang yang membawa sinar kepada persahabatan, namun Adi dan Lim tetap meneruskan cita-cita dia. Mereka berdua menghabiskan masa dengan berjalan di sekitar Bandar Melaka, mencari tempat-tempat baru untuk diteroka. Sungguh sayu. Saya ketika berada di penghujung cerita, saya seolah-olah berada di tempat mereka berdua. Kesedihan mula mencucuk segenap isi hati saya. Jadi, bagaimana kawan-kawan? Menarik tak? Selain nilai murni yang ada dalam kisah dia, saya sangat menggalakkan kepada kawan-kawan di luar sana untuk membaca novel Kunang Posisi Moten. Penulisannya sangat tepat dan mudah difahami. Seperti kata Raiha,
Kunang Pesisir Mountain adalah sebuah buku lama, tapi intinya klasik tak lapuk dari zaman. Dan novel ini dinobatkan sebagai antara 100 buku yang wajib dibaca. Baiklah, sebelum saya mengakhiri bicara buku pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Lidahan arah hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Dari Kedah ke Pekansari, membeli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain masa bersual lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.